Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, untuk kelas pagi kita pada hari ini adalah fisiologi tumbuhan. So, tajuk kita adalah jenis pertumbuhan-tumbuhan. Okey, jenis pertumbuhan-tumbuhan ada dua, pertumbuhan primer dan juga pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer berlaku selepas percambahan biji benih yang mana sel meristem apex akan berkembang, membahagi, membentuk primordium daun dan tunas ataupun menggantikan sel lidah akar haus dan juga menambah panjang tumbuhan. Pertumbuhan sekunder adalah pembahagian sel meristem lateral sama ada di akar atau batang. Tujuannya menambah ukur lilit ataupun diameter batang atau akar yang berlaku bagi tumbuhan unicot ataupun monocot. Okey, yang ini adalah keratan rentas batang bagi tumbuhan unicot. Okey, kalau kita tengok kat sini, yang ini akar. Kalau dilihat di sini ada pertambahan untuk xylem sekunder dan juga phloem sekunder. Ini bertujuan meningkatkan hasil fotosintesis. Maksudnya lebih banyak mungkin buah, bunga dihasilkan. Okey, kepentingan pertumbuhan primer. Yang pertama, untuk pemanjangan pokok. Xylem dan phloem akan bertambah. Tujuannya untuk xylem, primer mengangkut air dan mineral serta sokongan bagi tumbuhan herba. Kepentingan pertumbuhan sekunder. Yang pertama, untuk mengekalkan kestabilan tumbuhan. Sokongan mekanikal menggantikan xylem ataupun yang rosak atau tua menghasilkan lebih banyak xylem dan membolehkan tumbuhan hidup lebih lama. Dengan cara menghasilkan kulit kayu yang kuat dan tebal agar tidak mudah diserang oleh serangga atau perosak. Kepentingan pertumbuhan dari segi ekonomi menghasilkan struktur rumah, bot, perhiasan, minyak wangi dan juga sumber makanan iaitu buah-buahan. Okey, ini jika dilihat di sini ini adalah pokok sawi. Okey, sawi seperti kita tahu, sekali dia hidup segar, tumbuh, membesar, pertumbuhan berlaku, kita akan kutip hasil dan habislah tengkahit dia. Okey, kemudian ini adalah pokok kobis. Kalau sawi sebenarnya pertumbuhan semusim, kobis adalah pertumbuhan dua musim. Yang mana dia mempunyai dua kitar hidup sebenarnya. Okey, dan ini pula adalah orkid. Orkid ialah tumbuhan herba, tetapi ini adalah tumbuhan saka ataupun tumbuhan saka herba. Tumbuhan saka sebenarnya ada dua, yang berkayu atau tak berkayu lah. Yang ini adalah tumbuhan saka herba yang tidak berkayu lah. Okey, kita akan lihat apa perbezaan di antara tumbuhan semusim, dwi musim dan juga tumbuhan saka. Okey, yang pertama tumbuhan semusim. Kalau tengok kat sini, kita contoh buah temikai, labu. Lepas tu kalau tengok apa yang saya buat kat sini, S ni saya buatkan macam ni kerana menunjukkan bahawa lengkung tumbuhannya adalah lengkung sigmoid. Semusim U seolah-olah padi kat situ. Kerana contohnya adalah padi dan kahitnya adalah satu kita hidup saja. Tumbuhan dua musim contoh kobis, ada dua pertumbuhan, pertumbuhan tampang dan juga pertumbuhan kedua. Kita hidupnya adalah 2 tahun atau kitaran, contohnya adalah lobak ataupun kobis lah. Okey, yang ini pula adalah rumput. Rumput adalah tumbuhan herba. Namun, kita tahu jangka hayat bagi rumput adalah lebih daripada 2 tahun. Oleh itu, kita kelaskan dia sebagai tumbuhan saka. Okey, tumbuhan saka ada dua jenis, iaitu berkayu ataupun herba. Herba untuk contoh rumput tadilah. Berkayu mungkin mangga, durian. Okey, kenapa kita namakan tumbuhan saka? Kerana boleh beradaptasi dengan persekitaran. Okey, lengkung pertumbuhan asasnya untuk setiap jenis tumbuhan tadi, kesemuanya adalah berbentuk sigmoid. Maksudnya akan bermula dari percambahan dan berakhir dengan biji benih. Cuba kita akan lihat kejap lagi perbezaannya. Okey, untuk tumbuhan semusim, lengkung sigmoidnya, kita tengok sini ada 4 kelur A, B, C, D. Okey, A untuk lengkung percambahan sebab tu lengkung dia menurun. Okey, B untuk menjalankan fotosintesis, so bertambahlah. C dan D untuk dia dah merosot lah. Okey, lengkung pertumbuhan dua musim ada dua lengkungan sigmoid sebab 2 kali pertumbuhan tampang dan juga pertumbuhan kedua. Okey, lengkung pertumbuhan-tumbuhan saka pula ada terdapat banyak sigmoid yang mana setiap tahun adalah satu kitaran mempunyai satu sigmoid. Seperti yang kita tahu, jangka hayat tumbuhan saka ni adalah melebihi 2 tahun. So, dia akan lebih daripada 2